Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala pada pagi yang mulia ini pada Jumaat yang barakah ini untuk sama-sama kita berinteraksi dengan Al-Quran, baca, faham, amal dalam My Quran Time, untuk kita melihat kepada halaman 265 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya? Alhamdulillah. Merah hari ni dah. Oh, hari ni merah ya. Merah hari ni. Garang sikit kot. Tapi sebenarnya isi daripada halaman ini sebenarnya memang ada warning ya, dia punya amaran Allah kepada kaum Lut ya, dan kita pun ingin mengambil peringatan pada hari ini. Moga-moga Jumaat kita ini adalah Jumaat yang mendapat amaran. Betul Ustaz. Kita ambil peringatan ya, pasal sekarang ni pun dah lebih 20,000 Ustaz. Betul Ustaz. Ya. Allahu akbar. Allahu musta'an. Mudah-mudahan musta'an insya-Allah. Moga-moga tuan-tuan semua dilindungi dan kita doakan untuk negeri negara ini pada kadar 20,000 ni Ustaz. Sebenarnya dah bukan merah ni, merah menyala-nyala dah. Betul Ustaz. Yang kita harapkan dengan Al-Quran yang kita baca pada hari ini, Allah lindungi kita dan kita terus menjaga SOP yang ada, dan kita doa ini perlukan bantuan daripada Allah untuk menyelesaikan segala perkara. Jadi mari kita lihat kepada halaman 265, tapi sebelum itu kita baca dahulu doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Melihat kepada sinopsis kita halaman 265, daripada ayat yang ke-52 kita akan melihat kepada apakah kisah tetamu Nabi Ibrahim dan berita penting sehingga ayat yang ke-56. Kemudian pada ayat 57 hingga 70 kita akan melihat kepada informasi pembinasaan kaum Nabi Lut. Jadi satu halaman ini kita akan berinteraksi dengan kisah tetamu Nabi Ibrahim, iaitu para malaikat yang membawa khabar gembira dan juga membawa khabar amaran kepada kaum Lut yang berada pada waktu itu. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu daripada ayat 52 hingga 60 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, apa khabar semuanya di hari penghulu segala hari ini, hari Jumaat Mubarakah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama dengan Al-Quran. Dan ada juga yang bertanya Ustaz, sekarang ulangan jam berapa? Kita hari Isnin sehingga Jumaat jam 10 malam. Sabtu dan Ahad malam pukul 11. Adapun pagi sama ya, pukul 6 pagi. Jadi itulah masa-masa ataupun waktu-waktu yang perlu ada dalam jadual kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita terus bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah untuk permulaan ini kita nak membaca halaman yang ke-265 ini. Untuk bacaan pertama kita nak baca dari ayat 52 sehingga ayat yang ke-60. 60 sehingga ayat yang ke-60. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira sudah bersedia untuk mengalunkan suara di hari Jumaat pula tu yang mulia ini. Mari kita perdengarkan suara kita
baca betul-betul sungguh-sungguh, kita baca dari ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-60 dengan bacaan murattal bayati kita cuba insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين صدق الله العظيم. Daripada ayat 52 hingga 60 sebentar tadi untuk menyambung Ustaz ya. Semalam kita sudah pun melihat secara ringkas sahaja perkataan daripada ayat 51 wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Berikanlah kabar besar ya. Nabbihum itu maksudnya khabar yang bukan kecil-kecil, bukan berita biasa tetapi berita yang besar tentang dhaifi Ibrahim. Siapakah tetamu Nabi Ibrahim? Pada ayat 52 ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mereka mengucapkan salam, salama, qala inna minkum wajilun. Siapakah yang berkata kami takut itu? Iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim takut kepada orang yang bagi salam ini siapa mereka ini? Malaikat ya, tapi Nabi Ibrahim belum kenal lagi lah ya. Dan perkara ini sudah pun kita lihat di dalam surah Hud ya, ayat 69 kita pun sudah lihat kepada sisi Nabi Ibrahim tak takut. Tapi kali ini kamera sedang fokus kepada bahagian Nabi Ibrahim Ustaz ya. Betul, yang takut kepada malaikat yang datang pasal datang waktu malam. Allah. Malam-malam ketuk tok 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 kan. Assalamualaikum. Kan. Lain macam. Apatah lagi kalau zaman PKP ni kalau malam-malam orang datang sama ada ambulans datang ataupun polis datang pasal tengok slipper banyak sangat ya ataupun macam-macam perkara. Jadi pada waktu ini Nabi Ibrahim menyatakan kami takut. Kami merasa takut.
Qalu, pada ayat 53, katalah malaikat itu, janganlah engkau berasa takut, la taujal inna nubashshiruka bighulamin alim. Kami nak bawakan kabar gembira tentang kelahiran anak lelaki yang bijaksana, yang berilmu. Siapa? Ini kisah tentang Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ishaq anak kepada Sarah. Kalau sebelum ini Nabi Ismail sudah lahir. Betul. Ya, Nabi Ismail ni kira adalah junior lah. Sarah ni lebih tua. Betul. Tapi Sarah tak ada anak. Ya, Hajar sudah ada anak Ismail, Nabi Ismail. Jadi selepas sekitar 12-13 tahun itu, Ibnu Kathir menyatakan sekitar beza 12-13 tahun, maka lahirlah Ishaq. Ini khabarnya. Inna nubashshiruka bighulamin alim. Kami nak khabarkan berita gembira pada waktu malam ini, iaitu ada anak lelaki yang akan lahir. Ulam ini sebenarnya anak sekitar 7 hingga 13 tahun Ustaz, ya. Ulam. Maksudnya pada umur 7 hingga 13 tahun saja dia sudah menjadi orang yang alim, amat bijaksana. Subhanallah. Kecil lagi sudah bijaksana, ya. Ini adalah khabar daripada para malaikat. Kalau kita gabung dengan surah Hud hari itu, mungkin kita akan nampak, oh, ini pasal Nabi Ibrahim ni memang jenis orang buat baiknya. Ya, tetamu datang pun bagi apa Ustaz? Masya-Allah. Lembu, anak lembu panggang. Betul, panggang. BBQ. Ya. BBQ maksudnya memang menghormati tetamu, akhlaknya baik, maka diberikan kabar gembira tersebut. Maka pada ayat yang ke-54, Nabi Ibrahim membalas, abasyartumuni ala an masaniyal kibar fabima tubashirun. Kamu nak bagi kabar gembira padahal aku ni dah tua ni. Kan, aku ni dah tua. Fabima tubashirun, macam mana kamu nak kata ini sebagai berita kabar gembira pada kami? Ya, Sarah dianggap sebagai ataupun dah tua, ya. Kata dalam riwayat Nabi Ibrahim waktu ini sekitar 100 tahun. Subhanallah, ajuz. 100 tahun. Ya. Maksudnya ajuz kabir, ya, kibar kat sini. Maka kata malaikat pada ayat 55, qalu basyarnaka bil haqq, kami ini bawa berita dengan betul. Fala takum minal qanitin. Ya, dah pasal Nabi Ibrahim tanya balik, kau jangan jadi orang yang berputus asa. Masya-Allah. Maka bila dah malaikat dah cakap begitu pada Nabi Ibrahim pun kata wa may yaqnatu, ya, siapa yang berputus asa min rahmatillah ataupun min rahmati rabbi illa dhalun, ya, tidaklah siapa yang berputus asa daripada rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Jadi ini dia dialog Ustaz, ya, dialog, tetapi kita boleh belajar banyak perkara. Yes. Banyak perkara, iaitu salah satu daripadanya kalau kita tengok percakapan malaikat pada Nabi Ibrahim ini ada adab, ya, ada adab sebagaimana disentuh oleh Ibnu Ashur. Dia kata Nabi Ibrahim ini bebas daripada putus asa dan rahmat Allah. Mereka datang untuk memberi peringatan kepadanya dengan cara yang sopan. Dengan cara yang sopan, mereka melarang Nabi Ibrahim daripada menjadi orang yang berputus asa. Apa kaitan dengan kita zaman ini Ustaz? 20,000. Allah. 20,000. Bagi setengah orang Ustaz, ya, bila tengok 20,000 semalam, ya, tuan-tuan sendiri pun bila melihat angka lebih 20,000 itu, apa perasaan tuan-tuan? Bagi setengahnya kata tak ada harapan kot, kan? Tak tahulah, terutama kalau orang Selangor, dia kata. Kan, siap lagi cakap orang Selangor tu. Kalau orang Selangor ni dia pergi ke mana-mana, jangan bagi orang Selangor. Dia kata sampai tahap begitu sekali. Ya. Tetapi kita akan jaga kita SOP yang ada, kita doakan pemimpin-pemimpin dan juga semua kita sendiri akan menjaga yang terbaik, ya. Allah hidayahkan cara memimpin, menguruskan perkara ini dengan cara yang terbaik. Tetapi yang ditekankan pada ayat 56, wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun, tidaklah orang yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Kita dah doa dah dalam surah Fatihah Ustaz baca tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu kita tidak mahu jadi orang yang dimurkai, yang disesatkan. Jadi orang yang disesatkan ini dia selalu putus asa. Dia ada istilah ya Isa, ya, dan juga yaqnatu. Ya Isa ini dia lemah harapan ataupun putus asa, tapi yaqnatu ini adalah melampau-lampau putus asa. Pasal rasa macam hari itu kami rasa 5,000 7,000 kan. Sekarang 20,000 kan. Tak tahu hari ini berapa pula. Sampai begitu sekali. Jangan tuan-tuan kita keluarkan perkataan begitu, ya, kita doakan sebagaimana Nabi Ibrahim diingatkan oleh para malaikat bahawa 100 tahun Ustaz, ya, dengan tidak ada anak, dengan isteri yang tidak subur. Betul. Nak kira fikir akal mustahil ada anak.
mustahil. Si isteri Sarah boleh je rasa amat kecewa, tidak ada harapan. Nabi Ibrahim dah ada anak, ya. Jadi dengan Hajar. Jadi mungkin kata tak apalah, kan? Hajar saja. Contoh begitu kan. Tak ada harapan. Tetapi bila sebagai seorang manusia kita ada perasaan begitu, tapi para malaikat yang mengingatkan, sama juga kita zaman ini kita ada para malaikat yang akan mengingatkan kita, memberi motivasi, harapan pada kita. Doa banyak-banyak kita tuan-tuan di hujung nanti pun saatnya kita doa pada Allah SWT agar Allah mengangkat balik. Dan inilah yang disampaikan dalam ayat 56. Ayat 57, selepas dah Nabi Ibrahim dah kata tak nak takut dah. Lepas tu apa, tidak mahu rasa mustahil dapat anak ini, ya. Dalam hidup kita ni jangan rasa terlampau takut dengan sesuatu perkara. Orang buat baik, tuan-tuan yang buat baik, jangan bimbang. Maksudnya malaikat akan datang kepada orang buat baik membawa khabar baik. Subhanallah. Tetapi ada satu lagi. Pasal Nabi Ibrahim dapat baca. Sebenarnya ayat 57. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kan? Apa maksudnya? Nabi Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Ada di sebalik perkataannya khatbukum itu, ya. Dia kalau katakan mahalakum, maksudnya apa halnya kamu datang ke sini? Okeylah, tanya mungkin hal baik, hal tak baik. Tapi bila dah bawa khabar baik, kamu datang malam-malam, ma khatbukum, apa agenda kamu? Dia dah mula ada, dah tahu dah mesti ada sesuatu yang tak baik yang dibawakan oleh utusan. Ayyuhal mursalun ini bukan rasul, ya, rasul manusia. Ini rasul, maksudnya utusan daripada Allah di kalangan para malaikat. Maka para malaikat ini menjawab, qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin. Ya, pada ayat 58, sesungguhnya kami ini diutuskan kepada siapa? Kepada kaum yang berdosa. Jadi yang baik akan dapat bahagian baik daripada para malaikat. Yang berdosa akan dapat azab daripada para malaikat. Ini yang kita perlu faham, yang boleh kita faham daripada surah Al-Hijr ini, kerana Allah menjadikan malaikat ini untuk menjaga orang-orang yang beriman. Bila kita baca Quran, tuan-tuan ajak ahli keluarga, tuan-tuan ajak anak, kita kempenkan betul-betul, ya. Kita bantu, kita infak hari Jumaat ini, kita infak untuk tabung gerakan Quran agar program ini dapat lebih banyak lagi tersebar. Contohnya, sebenarnya kita jangan bimbang, tuan-tuan. Kalau katakan dipanggil Allah, Ustaz, ya, dipanggil ketika berjuang pada jalan Allah, kalau kita masih kekal di atas muka bumi ini, Allah akan jaga kita. Itu janji daripada Allah SWT. Maka pada ayat yang ke-58 ini, kepada kaum yang berdosa, kecuali apa, pada ayat 59, keluarga Lut sesungguhnya kami akan menyelamatkannya semuanya. Ya, jadi semua akan yang berdosa itu akan diberikan balasan, kecuali keluarga Lut. Ada kecuali lagi, subhanallah. Dalam keluarga Lut tu ada satu lagi, iaitu isteri Nabi Lut. Qaddarna, pada ayat yang ke-60, kami sudah tentukan mengikut kepada perkiraan, sebenarnya dia ni buat perangai. Dia buat perangai, ya. Perangai apa tak dinyatakan di sini, ya, tetapi ia sudah dikira oleh Allah SWT, telah dihisab, telah ditentukan. Innaha laminal ghabirin, dia akan ditinggalkan. Maksudnya bila ditinggalkan itu, dia pun akan bersama dengan kaum yang diazab oleh Allah dengan dihantarkan para malaikat kepada kaum tersebut. Jadi inilah yang berlaku, ya, dalam halaman 265 ini untuk kita ambil pelajaran. Kita nak baca sekali lagi kepada ayat yang ke-56 untuk kita sama-sama ingat apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Kita dah baca dah surah Ibrahim, seorang yang amat bagus tauhidnya. Kita pun sampai pada tahun ini, ketika kita baca perkataan ini, untuk kita merasakan harapan ada tak? Ada. Ya. Harapan pada siapa? Pada Allah. Apa kesan kalau orang itu putus asa? Sebenarnya dia sesat. Apa kesan kalau orang itu dapat hidayah? Perkataannya itu adalah perkataan yang membuka penuh harapan kepada Allah untuk membuat bagi kita mustahil 100 tahun ada anak lagi. Pada waktu 20,000 kita rasa ada ke peluang lagi. Tetapi bila Allah ingin laksanakan, maka ini adalah al-haq, kebenaran datang daripada Allah SWT. Kita baca sekali lagi ayat yang
56. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran, jangan sesekali kita mudah berputus asa Ustaz. La tayasu min rahillah, kan? Betul. Antaranya. Jadi kita nak baca ayat yang ke-56 sama-sama. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang mudah berputus asa, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 56, dia Nabi Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Itulah yang kita ingin belajar Ustaz ya. Maksudnya perkataan-perkataan kita jaga ketika kita berhadapan dengan perkara yang kita rasa mustahil, kembali 20,000 menjadi 10,000 menjadi 5,000 menjadi 4,000 dalam masa yang pendek. Betul. Tetapi ianya tidak mustahil, dan kita tahu ada banyak perkara yang sedang Allah simpan dalam tragedi ataupun dalam cabaran ujian COVID-19 yang ada sekarang, yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Wajila, iaitu rasa takut yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat 52, 5 kali disebut di dalam Al-Quran, dan kita akan ada rasa takut, rasa bergetar dalam hidup kita bila kita bersama dengan Al-Quran, seperti mana dalam surah Al-Anfal. Dan kita doakan pada Allah SWT, dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian yang ada, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa ada sesuatu yang mustahil, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jangan sampai kami jadi tayasu, ya, jangan jadi orang yang putus asa ataupun taqnatu, ya, melampau-lampau putus asa. Dahlah bisnes tak jadi, dengan ahli keluarga yang sakit ataupun masyarakat yang teruk dan sebagainya. Ada satu yang tidak teruk, Allah yang mempunyai Asmaullahul Husna, yang amat berkuasa menjadikan segalanya kembali bahagia. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, dengan suasana sekarang ini Ustaz yang penuh dengan ujian dan juga kita rasa ketakutan, perbanyakkanlah ucapan salawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan perlindungan, kurniakan kesembuhan, dan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan hati-hati kita semua, hati-hati pemimpin kita,
hati-hati kita rakyat jelata agar tidak berlaku pertelingkahan yang menjauhkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berperang dengan COVID ini, Ustaz. Jangan kita tambah lagi perperangan sekataan di antara kita. Manusia. Kembalilah kepada Al-Quranul Kalamullah. Jadikan Al-Quran pakaian kita, teman kita, pembimbing kita, pendamping kita. Mudah-mudahan Allah SWT perkenankan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Fazrul, ya. Ada soalan satu daripada sahabat kita, bagi Datuk Rozana bertanya, adakah Nabi Lut hidup sezaman dengan Nabi Allah Ibrahim AS? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Hidup satu zaman bersama dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di Facebook yang terus berinteraksi, bergabung bersama dengan My Quran Time. Tambah pula kita di akhir-akhir tahun ni, Ustaz, ya. Ya, betul. Mudah-mudahanlah Al-Quran terus bertakhta, Ustaz, di hati sanubari kita, insya-Allah taala. Dan kita nak kongsi, Ustaz, perkongsian tajwid kita ulang kaji pada hari ini dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kita ingin melihat kembali dan nak lihat lagi contoh-contoh mad arid lis-sukun, iaitulah ia terjadi apabila huruf mad bertemu sukun yang mendatang, iaitu ketika waqaf sahaja, maka hukumnya yakni harus dibaca dengan kadar 2 atau 4 atau 6 harakat. Jangan tambah pula 2 tambah 4 tambah 6, memang jadi rakaat. Jadi banyak 2 rakaat tu. Kan? Jadi 2 atau 4 atau 6 harakat. Ayuh kita lihat contoh-contoh mad alil sukun dalam halaman 265 yang kita baca pada hari ini. Kalau kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ke semua ayat yang kita baca, jika kita waqaf pada setiap akhir ayat dalam halaman 265 ini, itulah mad alil sukun. Itulah mad alil sukun. Antaranya ayat yang ke-52. Qala inna minkum wajilun. Hujung itu wajilun. Kita waqaf dekat situ, maka dia akan jadi ma'ril sukun, boleh baca 2 atau 4 atau 6. Ataupun pada ayat yang ke 53, kita berhenti pada kalimah bi ghulam. Kita waqaf pada bi ghulamin, itu kita waqaf juga jadi ma'ril sukun. Contoh, inna nubashshiruka bi ghulam. Ketika kita waqaf dia jadi ma'li sukun, tapi kalau kita sambung dia jadi mad asli biasa saja. Dan contoh yang ketiga ayat yang ke-55, iaitulah fala takum minal qanitin. Di hujung itu ma'lil sukun boleh baca dengan 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat. Jadi itulah contoh yang kita lihat pada halaman 265 ini, kedudukan ataupun keadaan mad arid lis sukun. Cara baca dia panjang, sama ada 2 harakat atau 4 atau 6. Wajilun 2 harakat, wajilun 4 harakat, ataupun wajilun 6 harakat. Jadi boleh pilih mengikut kesesuaian dan kadar nafas kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba mad arid lis sukun, insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi mad arid lis sukun sebentar tadi untuk kita sama-sama, Ustaz, ya, memahami salah satu daripada jenis mad yang ada di dalam Al-Quran. Betul, Ustaz. Dan moga-moga nanti kita bertemu lagi banyak jenis mad ini. Betul. Kita memberikan hak kepada Al-Quran ini sendiri, dan bila kita memberi hak pada Al-Quran, insya-Allah kita akan mempunyai cara pandang, Ustaz, ya, berteraskan kepada al-haq, kepada kebenaran. Pasal kita yang kecil-kecil pun kita jaga, apatah lagi bila perkara yang besar pun kita akan beri perhatian, insya-Allah dipimpin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak meneruskan pada ayat yang ke-61. Apakah yang berlaku selepas sudah ada dialog di antara Nabi Ibrahim dan juga para malaikat, dan sudah on the way, ya, para malaikat ini sudah pun dalam perjalanan untuk menuju kepada kaum Lut. Jadi sudah bertemu Nabi Ibrahim, membawa kabar gembira, mereka pergi kepada kaum Lut yang berbuat dosa pada waktu itu, yang sudah diingatkan berkali-kali tetapi masih degil. Ayat 61 hingga ayat 70 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita menyambung
bacaan kita ayat yang ke-61 sehingga ayat yang ke-70. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi penawar dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita, memberi perlindungan kepada kita dan memberi kekuatan kepada hati kita pada saat ini. Amin ya rabbal alamin. Jom kita sambung dengan bacaan tadi kita dah baca Bayyati. Kita cuba bacaan Murattal Hijaz. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 61 hingga 70. Ya, para malaikat ini sudah sampai kepada kaum Nabi Lut. Falamma jaa lutinil mursalun pada ayat 61, kata Nabi Lut, innakum qaumum munkarun, kamu ni kami tak kenal. Kan, pasal Nabi Lut amat rapat dengan kaumnya, jadi bila tengok lain macam ni, kan, tak pernah saya jumpa, maka digelar sebagai qaumum munkarun. Nabi Lut bertanya, maka malaikat menjawab, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun, ya, iaitu pada ayat 63, sebenarnya kami ni datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Mereka, ya, maksudnya para malaikat ini mengingatkan bahawa mereka ni selalu sangat, Nabi Lut mengingatkan, jangan buat dosa ini, jangan lelaki dengan lelaki terlibat dengan homoseksual ataupun LGBT, tetapi dia degil. Mereka masih meragukan, masih lagi merasakan ini hanyalah kempen yang tidak betul. Maka
para malaikat menyatakan kepada Nabi Lut pada ayat 63. Pada ayat 64, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami orang-orang yang benar. Mereka datang dengan kebenaran sebagaimana mereka membawa kebenaran kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kebenarannya apa? Dapat anak bernama Ishak. Kali ini membawa kebenaran kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, iaitu pasti mereka itu akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada di kalangan orang-orang yang berada di situ yang buat baik akan diselamatkan. Yes. Syaratnya apa? Syaratnya mestilah berdakwah, menegur, tidak hanya berdiam diri ataupun tidak kisah apa jenayah ataupun maksiat yang sedang berlaku. Itu ayat 64. Ayat 65, apakah yang dicadangkan oleh para malaikat pada Nabi Lut? Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Ini adalah tindakan berkaitan dengan hijrah, Ustaz. Ya, kita dah nak dekat. Betul. Dengan awal Muharram, berkaitan dengan hijrah. Ya. Jadi ketika nak berhijrah ini, tuan-tuan, kita kena ikut apakah cara hijrah Nabi Lut, dan ini jugalah yang diberikan panduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bawa keluarga kamu biqit'im minal lail, ya, daripada bahagian akhir daripada malam. Mengapa? Kerana tak sedar oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Ya, orang-orang pada waktu. Kalau tidak, mereka akan kacau. Betul. Mereka akan kacau. Jadi hijrah ini kita kena buat dengan strategik. Jangan pula kerana nak berhijrah, saya nak berubah ni dengan Quran, lepas ni buang segala-galanya dekat rumah. Betul. Termasuk TV pun buang, Ustaz. Ya, buang TV, macam mana nak tengok Quran time? Kan? Yes, jadi kita mesti menggunakan teknik yang diajarkan kepada Nabi Lut. Wattabi' adbarahum, ikutilah daripada belakang keluarga kamu, ya, mereka itu. Mengapa ikut daripada belakang? Ini sunnah Nabi Muhammad juga, Ustaz, ya. Bila pergi berperang itu, Nabi di belakang nak melihat kalau ada lagi orang-orang tua ataupun ada lagi yang tertinggal, maka ketua ini yang akan swipe out, yang akan pastikan segala-galanya dalam keadaan teratur dan terus bergerak ke hadapan. Kalau ketua kat depan, tertinggal kat belakang, ya, kalau mutawif kan. Betul. Kalau dia pergi kat depan, ada makcik ke pakcik yang masih bertongkat tu tak sampai-sampai ke Kaabah, kan? Sampai ke kedai berjual beli sahaja. Bedaut. Ya. Kerana apa? Kerana ialah ustaz tinggalkan kami. Jadi ini pelajaran, ya, cara memimpin dalam ayat 65. Kemudian wala yaltafit, jangan berpaling, ya, jangan berpaling, jangan tengok belakang, ya, jangan pandang belakang, Ustaz. Ya. Pasal pandang belakang ini menyebabkan kita akan rasa simpati, rasa kesian, padahal sebenarnya ketika kita berhijrah ini kita kena pandang ke depan. Kita pandang ke depan, ya, wamdu haitsu tu'marun, dan terus kamu berjalan kepada tempat yang kamu diberi arahan. Ini yang dicadangkan, yang diberikan nasihat oleh para malaikat pada ayat 66, wa qadaina ilaihi dzalikal amr in anna dabira haula'i maqtu'um musbihin, ya. Apa yang berlaku bila mereka pergi itu, maka tempat itu akan dibinasakan pada waktu subuh. Masya-Allah. Apa yang berlaku ialah ketika berlaku perkara tersebut, sebenarnya ini planning. Maksudnya malaikat beritahu kepada Nabi Lut, maka sampailah waktu itu, ya. Tapi mereka dah dapat khabar, Ustaz. Ketika malaikat berdiskusi dengan Nabi Lut itu, wajaa ahlul madinah yastabshirun. Kawasan itu, kawasan Sodom itu, mereka tahu ada tetamu handsome. Mereka datang, tahniah kita ada. Lebih kurang begitulah, Ustaz, ya, kalau nak ceritanya. Mereka bergembira. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdhahun, iaitu Nabi Lut memberi balasan ataupun respon pada mereka, tak payahlah, ini tetamu aku. Janganlah kau malukan aku. Ya. Ini kaedah Nabi Lut, menggunakan approach pendekatan manusiawi, ya. Janganlah malukan aku. Bertakwalah kepada Allah, janganlah engkau menghina aku. Perkataan yang memujuk kerana Nabi Lut berada dalam masyarakat, ya, menggunakan perkataan wattaqullah, tapi dalam masa sama, ya, kalau kita sekarang ni, bertakwalah pada Allah, janganlah bergaduh-gaduh sangat. Kita tengah sakit ini, kita bergaduh lagi, kan? Kita boleh cakap bertakwalah, tapi dahlah, janganlah malukan negara ini, kan? Orang satu dunia tengok kita, ya Allah. Kita lebih kurang begitu dialog-dialog yang boleh kita belajar daripada kaedah Nabi Lut. Dan respon mereka apa? Respon mereka pada ayat 70 itu, qalu awalam nanhaka 'anil alamin. Kan aku dah cakap dah, kau tak payahlah nak jaga tepi kain orang.
InsyaAllah. Itu maksud daripada Ya. perkataan bukankah kami telah melarangmu daripada melindungi manusia. Pasal bagi mereka kalau ada tetamu handsome lelaki, Saya punya. ya, itu dia punya budaya yang tak bagus pada waktu itu. Mereka tak nak orang kacau mereka berbuat dosa. Betul. Jangan tegur kami, ya. Tetapi inilah yang dibuat oleh Nabi Lut dengan larangan ataupun dakwah teguran itu menyebabkan apa tuan-tuan? Nabi Lut dan ahli keluarga yang tidak lagi pandang belakang. Yang penting jangan pandang belakang. Kalau kita nak berhijrah tuan-tuan, terus committed. Kita doakan pada tuan-tuan terus berhijrah pada tahun ini, hijrah yang terus mengambil pedoman daripada kisah Nabi Lut. Negara ini perlukan hijrah berasaskan Quran, tak ada gaduh-gaduh. Tegur tak apa, tegur tak apa kan, tapi janganlah sampai kita rasakan itu budaya yang memalukan negeri ataupun negara ini. Membawa kita kepada resolusi pada hari ini, sama-sama kita saksikan. Jangan berputus asa dalam perkara yang nampak mustahil bagi manusia. Dalam keadaan pandemik sekarang, dalam keadaan kegawatan ekonomi, politik, kita jangan berputus asa. Teruskan ya komitmen kita bersama perkara baik. Yang pertama. Yang kedua, selalu melakukan kebaikan agar malaikat yang hadir membawa khabar baik juga kepada tuan-tuan puan-puan yang bersama kebaikan. Tegur kalau benda tak kena di dalam sesuatu yang kita mampu tegur. Dan yang ketiga, sentiasa lindungi orang lain untuk kebaikan. Apa-apa sahaja yang baik kita lindungi, jangan kita biarkan negeri negara ini dikacau oleh pengacau-pengacau kepada ketenteraman awam ini. Kita berdoa bersama Ustaz Tarmizi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Kami mengangkat tangan memohon ke hadratmu saat ini ya Allah, memohon keampunan daripadamu atas dosa-dosa kami ya Allah, memohon keampunan buat ibu dan ayah kami ya Allah, ibu dan ayah mertua kami ya Rahman, muslimin dan muslimati birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, hari ini kami berada di penghulu segala hari Jumaat, Jumaat yang terakhir untuk kami di tahun hijrah ini ya Allah. Bagaimana amalan kami sepanjang tahun ini ya Allah? Bagaimana salat kami ya Allah? Bagaimana bacaan Al-Quran kami ya Allah? Mudah-mudahan diterima segalanya ya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan lagi kami untuk mendalami Al-Quran kalammu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, saat ini kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, melihat kepada peningkatan kes ini ya Allah. Dalam kerendahan hati kami memohon merayu kepadamu ya Allah, agar diangkatlah kembali wabak ini ke sisimu ya Allah. Kami akur ya Allah, kami akur ya Rahman atas dosa-dosa kami ya Allah. Maka ya Allah, kurniakanlah kesembuhan buat saudara mara kami, sahabat handai kami yang kini sedang dirawat di hospital ya Allah, dirawat di mana-mana ya Allah. Sembuhkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan perlindunganmu buat kami semuanya ya Allah, daripada wabak ini terus merebak ya Allah. Kurniakan kesedaran dalam hati kami untuk menjaga SOP-nya ya Allah, menjaga dan juga berikhtiar kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, rawatlah hati kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, satukan hati-hati kami semuanya dengan Al-Quran. Ya Allah ya Tuhan kami, pandulah pemimpin kami, ketua kami dengan Al-Quran, petunjuk dan hidayah daripadamu ya Allah. Memohon kepadamu rahmat, perlindungan dan kebahagiaan daripadamu ya Allah.
Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, tautkan ikatan kami dengan kemuliaan Al-Quran. Jauhkan kami ya Allah daripada sebarang pertelingkahan yang mana boleh mengundang kemurkaan dan juga menjauhkan rahmat daripadamu ya Allah kepada kami semuanya ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu ya Allah agar diperkenankan permintaan kami, agar dimakbulkan doa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Akhirnya ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu, mata kami jadikan ianya mata yang bersinar dek kerana Al-Quran. Hati kami ya Allah hati yang cerah, hati yang ceria, hati yang bahagia, hati yang diberi kekuatan dek kerana Al-Quran ini ya Allah. Lidah kami lidah yang dijaga, lidah yang fasih, lidah yang menjaga tutur kata kami dengan kami bersahabat membaca memahami Al-Quranul Karim. Telinga kami telinga yang tidak suka mendengar perkara yang sia-sia, perkara yang tidak elok, dek kerana telinga kami senantiasa mendengar alunan bacaan Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi pada hari Jumaat terakhir pada tahun ini Ustaz ya. Moga-moga semangat hijrah kita mengikut kepada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi Lut untuk terus jangan pandang belakang. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Masyarakat kita berhijrah kepada yang lebih baik. Inilah masanya dan ia tidak mustahil kerana kita ada Allah yang memberi khabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Allah yang sama boleh memberi khabar gembira kepada kita semua. Jangan berputus asa, terus berusaha dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada malam ini, ulangan pada jam 10 malam dan juga pada pagi esok. Jangan lupa kita berusaha untuk menjaga SOP keselamatan vaksin yang tuan-tuan sudah pun ada appointment dapatkan dan kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin. Allah lindungi negeri negara ini daripada virus-virus kerosakan pada hati kepada fizikal kita semua insya-Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.